Sayyidina Muhammad. Boleh dengar ke? Subhanallah, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Share dekat personal pun tak apa je. Share personal, nanti minta WhatsApp AJK Masjid, suruh share daripada Facebook. Ataupun jajah share link yang ni, bagi dekat Aziz. Saya share juga daripada kita pada Sekejap ya, muslimat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Memang dah live dah. So okay, boleh masuk masjid. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang duduk bawah ni semua okey ke? InsyaAllah. Sebab pertama kali saya datang hari tu, kita duduk dekat ruang atas, ada kerusi kan. Lepas tu hari ni saya datang di ruang solat, terkejutlah juga. Sebab ada orang yang memilih majlis ilmu, kalau tempat tu duduk atas kerusi, dia pergi. Kalau tempat tu duduk atas lantai ni, tak pergi. Sebab masalah, kita faham kan keadaan tubuh badan kita ni macam mana. Lepas tu online pula, kita boleh guling-guling atas katil kita. Kan? Hari ni tak bolehlah kita nak guling-guling bagai. Subhanallah. Dah boleh share? So boleh nak start ke ataupun ada muqaddim? Okey. Ingatkan ada MC ke, pejuang-pejuang wanita. Okey, terus je. Baik. Saya dah tak sabar nak terus dah sebenarnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik sahabat-sahabat muslimat, kekanda bonda yang saya sayang kerana Allah, mari sama-sama kita mulakan insya-Allah dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak sahabat yang belakang sekali tu tolong tutupkan langsir tu sekejap. Minta maaf pihak masjid sebab saya tak selesa sebab saya nampak orang solat. Sepatutnya bila kita nampak orang solat, kita tak boleh ganggu mereka dengan suara, tapi sebab kita dah waktunya untuk memulakan, jadi saya tak nak nampak lah. Okey, biar di balik tabir. InsyaAllah Cik Yurni kat sini pun datang. Subhanallah. Semalam ada dekat Masjid Melawati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memulakan majlis ilmu kita yang baru sampai. Muslimat dirahmati Allah. Sama-sama kita mulakan dengan kalam suci. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah tadi insya-Allah sampai pahalanya kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah daripada kita umatnya. Tak layak kita sebutkan sedekah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita hadiahkan juga pahalanya masya-Allah kepada seluruh sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda yang disenaraikan sebagai penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita ni rasa nak sebut pun memang tak layak. Tapi kita sangat berangan-angan ke Firdausi itu. Moga-moga menjadi kenyataan dengan kesungguhan kita menghadirkan diri di majlis-majlis ilmu. Jadi kerana katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis ilmu ini adalah majlis yang berada bersamanya para malaikat Allah. Majlis yang disebut sebagai Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Jadi rugilah orang yang apabila berada dalam taman syurga tetapi dia tidak berniat untuk berada di dalam syurga yang sebenar. Muslimat dirahmati Allah. Ada lagi yang baru sampai dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sahabat-sahabat kita dalam talian pun dah ramai. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang bersama-sama. Kalau ditanya hari ni Ustazah nak bagi tajuk apa? Awal hari tu saya datang, muslimat dirahmati Allah, kalau kita ingat kita bicara tentang bangkit dari sakit. Ingat tak ketika itu kita mendengar banyak berita kejiranan kita dan sebagainya yang diuji oleh Allah dengan COVID. Dan COVID ni masih lagi berada di sekeliling kita sebenarnya. Ibaratnya kita nak mudah cakap, kita hidup bersama COVID sekarang ni. Tak mengapalah muslimin muslimat dirahmati Allah. Kerana apa? Sebab hantaran Allah belaka. Tak ada satu benda pun yang Allah hantarkan itu sia-sia. Jadi bila kita faham perkara ini, tak ada satu benda yang Allah hantarkan itu sia-sia, maka suka tak suka kita kena hidup. Kita kena terima. Sebab apa pun yang berlaku dalam seluruh kehidupan kita, yang layak kita ucapkan takziah. Kerananya apa? Muslimat dirahmati Allah, kematian orang tersayang yang mungkin sekarang masih berduka, ada keluarganya di hospital sebab COVID dan sebagainya. Tapi kita yakin tak ada satu perkara yang Allah hantarkan yang namanya takdir itu sia-sia. Jadi bila kita nampak perkara ini ada hikmah, kita akan menanti dengan penuh keimanan. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sedang menghulurkan tali kasih sayang untuk kita paut tali itu semakin dekat dengan Allah. Ini yang kita nak faham dalam kehidupan. Jadi tak ada siapa pun orang boleh kata kenapa aku je yang diuji. Sebab Allah boleh jawab pada kita, kenapa tidak? Engkau kan hamba, aku Tuhan. Bila kita hamba, mahu dibagaimanakan pun oleh Allah, kita tetap ala kulli hal, atas semua perkara lafazkan Alhamdulillah. Jadi daripada kuliah kita yang lepas itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dah boleh set dah dalam minda kita.
Tak ada orang yang hidup atas dunia ni selama-lamanya tak pernah sakit. Satu yang kita baca dalam sirah, itulah yang bernama Fir'aun. Dia tak pernah sakit. Sebab tu bila kita sebut Fir'aun ni sebenarnya bukan nama dia, tapi raja-raja pada ketika itu yang hidup dengan bongkak dan sombong. Jadi sakit pun tak pernah. Jadi bila dia tak pernah sakit, dia tak pernah jatuh miskin, dia rasa dialah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kau yang paling tinggi. Dan sangat marah bila ada orang menuhankan yang lain, termasuklah bila mendengar Tuhannya adalah Allah. Kenapa nak sebut Allah sedangkan akulah yang mengalirkan sungai-sungai di bumi Mesir? Ini bongkaknya Fir'aun. Jadi rupanya bahaya kalau orang tak pernah sakit. Bahaya kalau orang tak pernah terjatuh. Okay? Sebab Allah yang meletakkan situasi itu untuk mengajar kita bangkit semula. Kita dah lama duduk dalam zon selesa. Rupanya Allah keluarkan kita daripada keselesaan itu untuk mengubah diri kita. Macam COVID ni, muslimin muslimat dirahmati Allah. Apa hikmahnya Ustazah? 8 orang sekeluarga saya mati sebab COVID. Mesti ada sesuatu walaupun bukan untuk diri kita tetapi untuk umat keseluruhannya. Para pakar-pakarnya kan mengkaji apa ubat yang sepatutnya. Memang tak dijumpai lagi sampai hari ini. Tapi percayalah untuk membangun satu ketamadunan manusia, Allah memang wujudkan satu keadaan. Soal ia konspirasi, agenda-agenda yang macam-macam lah yang kita dengar, itu bukan urusan kita. Sebab Allah tidak akan benarkan berlaku kerosakan di atas muka bumi Allah ni, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, selagi mana kita betul-betul berpaut kepada Allah. Jadi orang yang nak buat jahat, apatah lagi agenda konspirasi yang besar, dia nak buat jahat, Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi orang yang terzalimi dizalimi. Okay, jadi jangan kita yang buat zalim tu. Apatah lagi benda besar yang dia buat. Benda kecil sebesar zarah pun Allah kata Allah akan balas kejahatan tu. Kita bukan nak Allah balas apa yang jahat kita buat ataupun pernah buat. Sebab tu kalau kita rasa aku ni jahat dulu, pernah aniaya orang, pernah zalim kat orang, pernah buat macam-macam keburukan atas muka bumi Allah ni, itu kisah silam. Kita berhenti daripada maksiat itu. Itu namanya taubat. Berhenti daripada maksiat itu dan kita jalan terus ke hadapan. Sekarang kita berada di tempat sekarang kita duduk. Belakang kita adalah dunia yang kita akan tinggalkan. Depan kita adalah akhirat yang pasti kita akan tuju. Jadi mahu tak mahu kita akan teruskan perjalanan ke depan. Hidup ini adalah putaran roda. Terkadang kita berada di atas, terkadang kita berada di bawah. Rupa-rupanya untuk apa sahabat-sahabat? Untuk kita bergerak. Kalau kita tidak berputar, macam mana nak bergerak? Jadi masalah apabila kita berada di bawah. Kebahagiaan nikmat apabila kita berada di atas. Tetapi yang maha atas adalah Allah. Takkan ada yang sia-sia. Jadi bila kita memandang macam ni, terus kita akan fokus kebaikan. Sebab sebesar zarah kebaikan yang kita buat, Allah akan balas dengan kebaikan. Ini jaminan Allah. Tak dapat lagi kat dunia ni Ustazah, walaupun dah berpuluh tahun saya buat kebaikan. Muhasabah. Apa silapnya? Muslimat dirahmati Allah. Dengan majlis-majlis ilmu seperti inilah. Oh, rupanya nanti kita akan kenal kat sini tauhid kita macam mana. Doa kita macam mana. Istiqamah kita macam mana. Dan ikhlas kita macam mana. Sebab amal yang benar-benar diterima Allah adalah amal yang benar-benar ikhlas dipersembahkan kepada Allah. Ternyata kita buat baik-baik, kita masih sedih bila kita dikeji. Apa sangatlah yang kau buat baik tu? Kenapa harus kita sedih kalau yang kita buat tu kerana Allah? Ternyata kita rajin saat kita dipuji sahaja. Jujur pada diri. Kalau kita buat kerana Allah, kita tak mengharapkan pujian. Kita akan rajin. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Orang yang rajin dalam amal, dia tak mengharap pujian orang lain. Ada orang yang penat buat baik sebab tak ada orang nampak kebaikan dia. Ada orang penat buat baik sebab tak ada siapa puji. Bahkan sentiasa dikeji. Jadi jangan membodohkan diri sendiri, minta maaf sebut, sebab Tuhan kita bukan makhluk. Tuhan kita adalah Al-Khaliq. Jadi hari ini muslimat dirahmati Allah, saya seronok untuk bawa kepada kita, jangan jadi orang muflis di akhirat. Jangan jadi orang muflis di akhirat. Sebab apa? Saya tak suka sebenarnya tajuk-tajuk kuliah ni bermula dengan perkataan jangan. Sebab dia satu perkara yang kita tak nak buat kan. Tapi kita nak highlight di sini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni panjang muslimin muslimat dirahmati Allah. Tapi saya bacakan terjemahannya supaya kita semakin nampak.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, tahukah kalian siapakah yang disebut dengan orang yang muflis? Okey, pandangan sahabat Nabi macam pandangan kita bila sebut perkataan muflis, okey tahu rumah banglo dia kena lelong dah, kereta dia kena tarik dah, dia tak boleh rentas negeri, walaupun kita dah boleh rentas negara, pasport dia kena pegang. Contoh kan, kita nampak muflis macam itulah. Tetapi para sahabat menjawab, orang yang muflis menurut kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak punya dirham dan dinar serta harta benda. Sama kan macam cara faham kita? Orang muflis tu orang yang dulu kaya, sekarang jatuh miskin ustazah. Dulu duit banyak, sekarang tak ada duit. Jadi itu di mata kita. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, baginda bersabda, seorang muflis daripada kalangan umatku ialah seorang yang datang pada hari kiamat dengan pahala solat. Kita sebut datang dengan pahala solat, insya-Allah aku tu. Dulu ya aku tak solat, tapi sekarang ni aku solat dah. Dulu ya aku tak solat, sekarang aku solat dah. Ibu-ibu dirahmati Allah, kalau ada dosa-dosa kita yang dulu jap solat, jap tak solat, hatta ada tak solat langsung. Ada seorang ibu WhatsApp ustazah, messenger lah dalam Facebook, tolong doakan saya ustazah, daripada mula kahwin sampai sekarang suami saya dah umur 70 tahun. Tak pernah sekali pun solat. Umur dah 70 tahun, muslimat dirahmati Allah. Dia harap, saya kata sabarnya ibu ni menunggu. Sudah pasti doanya luar biasa. Tapi zalimkah Allah tidak memakbulkan doanya? Tidak. Allah beri kepada orang yang mampu. Sebab apa kita sebut? Masih lagi dia berada menjadi isteri yang setia di samping suaminya. Hak lain semua baik ustazah, tapi tak solat. Jadi sahabat-sahabat, jangan berhenti doa selagi mana cik hidup. Jangan berhenti doa. Sebab itulah kekuatan kita. Dan dia masih bersabar di tahap itu. Sebab ada orang yang berpisah. Kerana apa muslimat dirahmati Allah? Kalau saya duduk di samping dia, saya makin berdosa lagi ustazah. Okey, muslimat dirahmati Allah. Jadi wanita ini bertahan. Jadi kita sebut kita ni yang bukan macam tu, insya-Allah syurgalah. Sebab kita balik bertemu Allah dengan pahala solat. Tolong solat kita ni jangan solat yang kita belajar daripada usia kita kecil-kecil dulu. Asalkan saja solat, sudah. Kita tak belajar apa tu rukun qauli, perbaiki bacaan-bacaan kita. Sebab tu kita belajar ilmu Al-Quran. Baca Quran tak ada dalam rukun Islam, tak ada. Tapi solat ada. Hari ni kenapa bercambah macam cendawan tumbuh orang mengajar Quran, belajar Quran? Kenapa engkau belajar Quran ni bukan ada dalam rukun Islam pun? Jawab, sebab aku nak solat. Solat ni bacaan-bacaannya ada dalam Quran. Fatihah ada dalam Quran. Kadang-kadang kita nak belajar betulkan Fatihah saja 3 bulan tak habis. Betul tak muslimat dirahmati Allah? Untuk betulkan Fatihah yang menjadi rukun terutama dalam solat. Tak betul Fatihah, maka solat kita tak sah. Kita nak baca surah-surah yang lain daripada niat pahala, akhirnya jadi dosa sebab bacaan kita tak betul. Jadi rukun qauli tu kita nak perbaiki. Kemudian muslimat dirahmati Allah, fi'li, perbuatannya. Kita dah belajar, rupanya duduk antara 2 sujud macam ni. Duduk tahiyat akhir macam ni. Makcik tahu cara betul solat ni setelah makcik dah tak mampu duduk atas lantai ni ustazah. Dah duduk atas kerusi baru tahu kaki kena lipat masa kita duduk tu rupanya. Sekarang dah tak boleh buat. Tak apa cik, jangan putus asa. Menyesali yang dulu-dulu, sekarang duduk atas kerusi. Muslimat dirahmati Allah, pengguna aku solat ya Allah. Tak guna aku solat dah. Sedangkan orang berada di atas pembaringan pun Allah suruh solat selagi mana ada akal. Jadi jangan berhenti solat ibu-ibu dirahmati Allah. Kalau kita diuji sakit pun, tolong jangan tinggalkan solat selagi mana akal kita ada. Saya merayu dengan sangat sebab ada orang yang jaga solat tapi rasa payahnya nak bergerak, payahnya nak berwuduk. Maka ujian ibu dan ayah yang sakit bukan ujian si sakit itu saja, tapi ujian yang menjaga. Siapa yang menjaga? Biasanya adalah anak-anak. Semoga semua kita direzekikan macam tu. Jadi anak-anaknya terpaksa kadang-kadang berhenti, cuti kerja tanpa gaji. Untuk apa nak jaga solat ibu dan ayah? Masya Allah, syurgalah tempatnya. Ini ujian yang besar. Jadi kalau kita jaga solat di awal waktu, rukun qaulinya jaga, fi'linya jaga, qalbi, hati, hadirkan hati ketika solat, insya-Allah syurga tempat kita. Tapi ada yang hadir solat, muslimat dirahmati Allah, pahala puasa dia bawa, bukan saja pahala solat, pahala zakat dia bawa, namun pada masa yang sama
dia juga membawa dosa mencela orang ini. Mulutnya tak henti-henti, mencela. Kemudian muslimat dirahmati Allah, dia suka lagi menuduh orang itu. Suka mencela, suka menuduh tanpa usul periksa. Tak tahu hujung pangkal cerita, tiba-tiba tuduh menuduh. Memakan harta orang ini, disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian menumpahkan darah orang itu, memukul orang ini dan seumpamanya. Lalu diberikan kepada orang ini sebahagian daripada pahala-pahala kebaikannya dan diberikan kepada orang itu pula sebahagian pahalanya. Hinggalah akhirnya habis pahalanya, namun belum lagi terbayar dosa-dosa yang tertanggung di atasnya. Lalu diambil dosa-dosa mereka tadi dan ditompokkan ke atasnya hingga akhirnya dia dihumban ke dalam neraka kerana terlalu banyak dosanya. Masya Allah muslimat, panjang hadis ni. Kita tak baca Arab dia lagi. Siapa yang bercakap lebih 1400 tahun dulu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solat dah, puasa dah, zakat dah, tapi dia kerana dosa mulut, mencaci-caci, mencela-cela, semua benda yang orang buat tak betul, ada saja komplainnya, benda belum pasti sudah tuduh menuduh. Muslimat dirahmati Allah, orang yang macam ni adalah orang yang kategori menganiaya orang lain. Ada orang teraniaya, saya kena fitnah ustazah, sebenarnya saya tak buat pun macam tu. Muslimat dirahmati Allah, ada orang yang sedang berendam air mata dengan lisan yang tersakiti. Masya Allah muslimat. Ada orang yang sepatutnya menunaikan haknya, tetapi dia mencabuli hak yang Allah telah tetapkan. Kalau apatah lagi suami isteri. Isteri sepatut dilindungi tetapi dipukul, tidak dinafkahi. Kamu tunggu wahai lelaki bernama suami. Sebab apa? Hari ni tangan-tangan yang lemah tak mampu nak buat apa. Tetapi dia ada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha memerhatikan. Kemudian ada lagi penganiayaan. Dalam hadis lain diceritakan, berhutang tapi sengaja tak nak bayar. Sahabat-sahabat umpat keji, macam-macam yang disebutkan dengan dosa lidah. Nanti bila di mahsyar Allah gambarannya, kerajaan langit akan berada di hadapan. Itulah Allah Azza wa Jal, dan akan bertanya kepada seluruh hamba yang dikasihi. Siapa yang dulu kat dunia kena aniaya ni? Siapa yang dulu kat dunia? Kita nak claim depan Allah. Hari ni kita meratap, merintih, menangis atas sejadah kita, muslimat dirahmati Allah. Kita tak cerita kat orang pun orang bukannya faham masalah kita. Cerita kat orang pun kadang-kadang menambahkan dosa. Kita nak cerita sikit je, orang tu kata, oh yang ujung kampung tu ya, rumah nombor sekian-sekian tu ya. Mulut dia memang laser kan. Kita tak cakap laser, kawan tu pula yang tambah-tambah. Jadi akhirnya muslimat dalam kita nak mengadu, nak cuba settle masalah tu, bertambah-tambah lagi. Ini sebenarnya syaitan duk tepuk tangan seronok, cerita lagi, tambah lagi. Akhirnya yang mengadu pun berdosa, yang mendengar aduan pun berdosa. Jadi Masya Allah, rupanya di sana ada yang memerhatikan. Tampil depan aku ni, siapa yang nak claim dulu dia dianiaya, difitnah, dicerca, dicela, tak ditunaikan haknya. Aku ya Allah. Kita mengadu di hadapan Allah, muslimat dirahmati Allah. Lalu Allah kata, siapa yang dulu suamimu tak bayar nafkah? Siapa kamu yang orang hutang duit kamu bertahun-tahun tak bayar, sengaja tak nak bayar, bukan orang tu dalam keadaan susah? Siapa kamu yang tak buat benda tu tapi orang fitnah kamu, orang tuduh umpat keji kamu? Siapa kamu? Datanglah si Polan tu merangkak mendapatkan kita. Muslimat dirahmati Allah, Allah akan suruh dia bayar. Kalau tak bagi nafkah berapa tahun bayar? Hari ini ustazah, bekas suami saya diperintahkan oleh mahkamah bayar nafkah kepada anak kami 3 orang. Dah 13 tahun ustazah, 1 sen pun tak bayar. Biasa kita dengar kan, muslimat dirahmati Allah, macam-macam undang-undang dibuat, tapi mereka makin lari. Ada bukan sedikit wanita yang mengadu demikian. Tapi dalam keadaan dia bertahan tu, anak semakin besar. Besar elok je anak dia, bulat-bulat pun, termasuk dia pun bulat, muslimat dirahmati Allah, elok je. Jadi daripada kita mengomel tak habis-habis, teruskan kehidupan, akhirnya Alhamdulillah anak-anak sekarang pandang saya ustazah, dia tahu ibunya dulu bersusah payah, syukur. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, sebab dunia ni terus berjalan.
Kita akan melalui. Kita tak statik kat situ. Orang yang sedang bahagia sekarang, kalau boleh dia nak hentikan putaran jam. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Ya Allah, aku tengah bahagia sekarang ni. Tak payahlah jam ni berpusing sebab aku tengah bahagia sangat. Tapi orang yang sedang derita jiwanya, cepatlah, lajulah sikit jam ni berjalan. Aku nak mengakhiri kehidupan yang sakit ni. Ternyata muslimat, jam tu tetap tik, 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 satu saat, satu saat. Akhirnya kita sudah bertahan selama 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ibu-ibu dirahmati Allah, anda orang hebat. Sebab menekuni kehidupan Allah ni, apa saja yang Allah beri, ternyata kita masih hidup. Dan rezeki masih ada pada diri kita. Subhanallah, ini maha kayanya Allah, maha pemberi rezekinya Allah. Walau ada di sana tertahan rezeki, kita nak niat nak tolong dia dulu, kita bagi pinjam duit kita. Kita pula dah macam minta sedekah, dia tak bayar-bayar duit kita. Kita rasa dizalimi ustazah. Nanti dekat sana Allah panggil. Merangkak orang tu datang jumpa kita. Maka muslimat, Allah kata bayar. Nak bayar dengan apa ya Allah? Kau dah hancurkan bumi. Duit aku dekat ATM pun hancur semua. Tak ada apa dah ya Allah. Aku tak bawa kain kafan, aku tak ada poket hari tu. Tak ada aku bawa pun dalam kain kafan aku ni ya Allah. Habis dah kain kafan, dah jadi tanah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak ada apa dah. Semua dibongkar oleh Allah. Maka katanya Allah, pindahkan pahala yang engkau buat tu kepada orang yang dulu engkau aniaya. Sahabat-sahabat, kemudian bila kita dengar cerita ini daripada hadis Nabi SAW, kita pun kata Masya Allah, ini rupanya dulu aku kerana dianiaya tak sempat aku nak bangun malam kerana keletihan siang hari. Patut suami yang bekerja, tapi suami goyang kaki saja. Aku yang menafkahi anak-anak. Sampai malam aku keletihan nak bertahajud pada Allah pun aku tak mampu. Contoh kita meratap rintih dengan Allah. Sebab kita membantu ekonomi rumah tangga itu pun sebenarnya adalah ibadah, ibu-ibu dirahmati Allah. Syaratnya kita tidak berkeluh kesah dalam hidup. Allah takdirkan aku hidup macam ni. Terima dengan reda. Dan akhirnya muslimat, kalau akaun dia bahagian pahala habis dah, maka Allah kata cukup dah. Apa yang kau rasa teraniaya tak cukup ya Allah, aku derita selama 40 tahun. Pahala dia yang masuk dalam akaun ni baru terbayar untuk 20 tahun yang pertama. Ibu-ibu faham tak? Muslimat dirahmati Allah. Okey, sebab tak cukup lagi, maka pindahkan dosa-dosa yang ada pada engkau tu kepada akaun si fulan yang dulu menganiaya engkau. Allahu Akbar. Bila sebut ni meremang bulu roma sahabat-sahabat. Sebab kita hidup atas dunia ni, pahala kita tak banyak mana. Kenapa Ustazah yakin pahala kita tak banyak mana? Ya, hari ni kita duduk dalam majlis ilmu. Ya, kejap lagi kita masuk duit dalam tabung masjid. Ya, kejap lagi kita menyapa kawan-kawan kita dengan wajah yang manis. Tapi hati kita, ikhlas ke kita datang ni untuk mendengar ilmu? Ikhlas ke yang RM10 kita masuk dalam tabung tadi tu? Ikhlas ke kita bertanya kabar dengan wajah yang manis? Dalam hati entah-entah dia ni dulu yang benci ke aku ni. Kan sahabat-sahabat, terpaksa je aku senyum ni. Allah yang tahu. Belum tentu lagi di sisi Allah menjadi amal. Rupa-rupanya muslimat, begitu cara Allah nak tolong kita selamat daripada dihumban ke dalam neraka Allah. Syarat jangan hidup menganiaya orang atas dunia. Jangan menzalimi orang atas dunia. Sebab yang dizalimi itulah yang dilindungi oleh Allah. Tak rasa dilindungi kat dunia, Allah akan lindung kita di akhirat. Bayangkan sahabat-sahabat, jaminan ini buat kita tegar dalam amal. Ikhlas dan fokus dalam kebaikan. Ya Allah, aku tak nak jadi orang yang menzalimi. Biar aku terzalimi tak apa. Aku ikhlaskan hati, aku buat setakat mana yang aku mampu. Sebab aku tak nak muflis di akhirat. Nah, jawapan di sana muslimat dirahmati Allah, kita akan teguh pendirian. Biar orang nak buat jahat kat kita, tapi Nabi tetap balas dengan kebaikan. Itu akhlaknya Nabi. So kita umat Nabi Muhammad yang kita nak masuk ikut Nabi SAW ke dalam syurga. Yang bila kita tahu daripada para asatizah kita, Masya Allah, akhlaknya Nabi SAW bukan hanya kat dunia bersama para sahabat. Hari ini kita tak hidup bersama Rasulullah, tapi bila kita baca kisah mulianya akhlak Rasulullah, sejuk hati kita. Tak sabar nak jumpa dengan Rasulullah. Sampai Nabi SAW dah dibukakan pintu syurga, masuk Muhammad, engkaulah penghulunya. Toleh lagi ke belakang, mana umat aku? Tunggu mana umatnya yang akan masuk ke dalam syurga bersama Muhammad SAW. Kita kalau dengar cerita ni, ya Allah, akukah itu ya Allah? Tapi layak ke aku? Nabi orang buat jahat kat dia, dia tetap balas dengan kebaikan.
Yang itu memang kita tak mampu, sahabat-sahabat. Kita ngaku je lah. Setakat nak solat, ustazah sakit lutut pun acik solat, ibadah kan. Setakat nak puasa, tak payah Ramadan penuh, Isnin, Khamis, hari putih, kita cari puasa. Sebab kita nak ke syurga dengan amalan kita tu. Tapi pantang orang usik kita sikit, sing-sing lengan kita. Pantang orang usik sikit, kita balas balik marah. Orang tu marah sikit je, kita pula marah lebih-lebih. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak ke syurga macam Rasulullah. Tapi kita tak boleh tiru sabarnya Rasulullah sampai mati. Kita tak boleh tiru cekalnya Rasulullah. Dan Nabi punya kasih sayang luar biasa, Masya Allah. Orang benci kat dia pun, dia tetap tunggu. Biasa aku kalau pergi masjid ni, ada duri di jalanan. Ada orang taburkan najis. Hari ni macam tak ada pula. Tanya pada sahabat, mana pi orang yang duk letak duri, letak najis dekat jalanan aku nak pergi masjid ni? Sakit ya Rasulullah, seorang Yahudi tu yang tiap-tiap pagi duk buat gitu padamu. Sebab tak ada lampu jalan, gelap. Nabi biasa saja terpijak najis. Nabi biasa saja terpijak duri di jalanan. Nabi biasa dibalingkan dengan air najis. Allahu Rabbi. Tapi bila tak ada, sahabat-sahabat, Nabi cari. Mana? Sakit ya Rasulullah, lepas solat ni kita pergi ziarah. Kalau kita sahabat, ya Allah tepuk tangan biar mampuihlah kawan tu. Kan? Allahu Akbar. Tapi Nabi pergi ziarah, kawan lain pula yang bengkak. Orang Saidina Hamzah ni faham ke bengkak tu apa? Kan? Bengkak je, ya Allah Rasulullah ajak pergi ziarah pula. Kalau kita kan, eloklah sakit, ingat mati. Kalau mati bagus. Kita hati yang macam tu kita tak dapat. Mengaku sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu Ustazah Zai bila nak cerita benda macam ni, aku bab ni memang aku tewas sungguh ya Allah. Bilalah aku boleh tiru akhlaknya Rasulullah yang macam ni. Yang sabar sampai mati. Yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, sebab luar biasa sabarnya orang yang bila orang buat jahat kat dia, dia tetap buat baik. Macam kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah kan. Subhanallah. Orang duk mengadu, Syekh, Imam. Ada orang duk mengutuk engkau wahai Syekh, Imam. Kan bercakap dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Subhanallah. Ada dia kisah, sahabat-sahabat. Bahasa kita ada dia kisah. Dia tak kisah. Belum petang hari, pagi orang mengadu. Tengah hari dah pergi hantar hadiah dekat rumah orang yang mengutuk dia tu. Pernah buat ke jemaah Masjid Saidina Hamzah? Pernah buat ke tak pernah buat? Sebelum tanya jemaah, tanya ustazah dulu. Ustazah tak pernah buat, sahabat-sahabat. Tak pernah buat. Ustazah ada orang ngutuk ustazah pagi tadi. Contoh, moga-moga tak adalah sampai bahasa macam ni. Hok belakang kita tak tahu. Tapi tak adalah. Mudah-mudahan kita tak sampai kat telinga ustazah ada orang ngutuk ustazah. Kan muslimat? Tak apa, jom kita pergi supermarket. Mana buat apa ustazah nak beli hamper paling besar sekali. Pergi cari Uwais mana alamat rumah orang tu. Taklah rasanya muslimat dirahmati Allah. Sebab insya-Allah lah kita jangan buat satu perkara sampai orang kutuk kita. Okey muslimat. Jadi hiduplah dari hari ini dalam keadaan yang nak memberi kebahagiaan. Jangan kita yang menghantarkan penganiayaan. Sebab yang macam ni muslimat, kalau tak rasa terbela di dunia, di akhirat nanti akan jatuh kemuflisan kepada orang yang hidup atas dunia penuh dengan menganiaya orang lain. Allahu Rabbi, jangan tuding jari pada sesiapa bila kita dapat ilmu macam ni. Rasa jiran saya tu perangai macam ni. Lepas tu kita record, bang cuba dengar ustazah ni cakap. Ni perangai adik abang kan macam ni kan. Aduh, dia nampak orang muslimat. Allahu Akbar. Tak pernah belajar macam-macam ilmu, macam-macam ustaz kita jumpa. Tak pernah letak tangan, ya Allah akulah ni dulu macam ni, sekarang tak lagi, ya Allah ampunkan aku ya Allah. Apa lagi cara aku nak balas balik, ya Allah dulu aku jahat aniaya orang, sekarang ni macam mana? Dan orang merintih dekat ustazah. Ustazah dulu saya buat aniaya kat orang, tapi orang tu dah meninggal. Macam mana ya ustazah? Terus je buat baik. Ni setan ni kata dah tak guna kau buat baik. Dulu kau buat jahat kat si Polan arwah tu. Pasal apa pula sekarang kau nak buat baik pada jiran-jiran kau? Tak ada makna. Patut kau buat baik pada orang yang mati tu, yang dulu kau aniaya. Dengan jiran tu buat apa buat baik? Kau tak ada buat jahat dulu kat dia. Setan nak blok minda kita daripada berbuat kebaikan. Faham ya muslimat? Yang menyesal dulu dia tak buat baik dengan ibu ayahnya, sekarang dah arwah, terus buat baik dengan siapa saja ibu ayah yang ada atas muka bumi. Antaranya mak mertua kita, pak mertua kita. Antaranya mak penakan kita, pak penakan kita. Antaranya orang muda kat masjid ni jumpa orang tua-tua, kenapa kita nak pimpin tangan mereka?
Sebab ya Allah, Engkau pandang aku buat kebaikan pada orang tua ni. Allah pandang penyesalan kita tu macam Engkau pimpin mak Engkau sendiri. Tapi kita tak cakap lah kat acik tu, kenapa rajin sangat pimpin acik ni? Saya dulu tak pernah pimpin mak saya, cik. Saya anak yang jahat. Dah tak payah nak pimpin aku, engkau anak jahat rupanya kan. Mak cik tu lah tak pasal-pasal muslimat. Tak payah cerita dekat orang. Kita sibuk nak cerita, saya menyesal dosa saya dulu derhaka pada suami. Orang tak tahu jadi tahu. Tujuan kita bercerita hanya kepada Allah. Jangan memufliskan diri di akhirat kelak. Okay? Khulasah kepada hadis yang panjang itu, pertama dia sebut orang yang muflis di akhirat bukan kerana tidak memiliki wang ringgit semasa di dunia. Hidup atas dunia ni lumrahnya orang tak ada duit macam tak berapa mulia, sahabat-sahabat. Kan macam orang hina-hina. Saya sedih ustazah sebab saya orang miskin, orang tak lantik, saya jadi AJK masjid. Contoh kan, bukan sinilah tempat lain. Sebab saya pernah kena juga muslimat dirahmati Allah kan. Pelik juga. Siapa nak jadi AJK masjid bukan orang sewa rumah. Dia kena orang yang ada rumah kat situ. Rumah paling besar pula. Tak pernah pula jumpa undang-undang atas dunia ni macam ni. Mentang-mentanglah saya orang miskin ustazah. Benda ni berlaku muslimat dirahmati Allah. Kita rasa macam terhina. Tak apa orang-orang miskin. Allah tak pernah hina, bahkan berapa banyak cerita. Siapa yang ramai di dalam syurga antara lelaki dan perempuan, Nabi kata orang lelaki lebih ramai dalam syurga berbanding orang perempuan, walaupun orang perempuan mudah sebenarnya untuk masuk syurga. Siapa di dalam neraka tu, ramai lelaki ke ramai perempuan? Ramai perempuan, sebab Nabi SAW dipertontonkan tentang syurga, dipertontonkan tentang neraka. Kita je tak pernah tengok. Sampai ada banyak kisah Nabi dah tak tahu nak kata macam mana lagi nak nasihat. Semua benda Nabi dah bagi tahu, tapi masih ada lagi orang-orang yang degil di sana. Nabi hanya akan cakap, kalaulah engkau mengetahui, kalaulah engkau melihat. Kan macam kita nak rasa nak belah dada kita, nak cakap dengan anak-anak kita. Maksudnya macam mana ibu-ibu sedang menasihat anak-anak, ya Allah, takkan aku nak cerita ke anak aku ni, dulu aku pernah buat dosa yang sama, aku dah bertaubat. Kita seolah-olah kalaulah boleh aku belah dada, nak pindahkan dada yang suka solat, yang suka baca Quran pada anak aku ni, insya-Allah dia akan hidup sebagai manusia beriman. Kita tak boleh belah dada kita. Tapi wahai anak, apa sahaja yang mak nasihat kita tu, nasihat itu boleh membawa kita ke syurga, insya-Allah. Sebab mak nasihatnya ikhlas. Mak nasihatnya tak nak campak anak-anak ke lembah kebinasaan. Dan Islam dah bagi panduan dah. Apa sahaja yang mak ayah perintahkan jangan lawan. Kecuali perintah itu yang melampaui perintah Allah. Dia nak ikut mak pergi kenduri ni pasal apa? Pakai tudung dah macam orang tua. Cabut tudung. Mak minta maaf mak sebab Allah yang suruh pakai tudung. Kakak kan dah umur 15 tahun dah period dah. Macam tu. Kita kena bagi tahu. Tapi kalau ayah kata dah tak payah, nanti dah umur 50 tahun baru pakai tudung. Sila engkar dengan hikmah. Minta maaf ayah, Tuhan saya, Tuhan ayah, Tuhan yang sama Allah perintahkan saya untuk tutup aurat. Tapi kalau macam tu juga dengan suami, muslimat dirahmati Allah, abang tak suka awak pakai macam ni. Tapi bang, ini perintah Allah. Kita disuruh untuk engkar perintahnya suami ataupun ibu ayah kalau perintah itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, melampaui perintahnya Allah. Sebab yang terutamanya adalah Allah dan Rasulullah. Kemudian baru jatuh ibu dan ayah. Bagi orang yang dah bersuami, seorang perempuan adalah suaminya sendiri. Subhanallah. Tapi bila ditanya, muslimat, dalam neraka tu lebih ramai orang perempuan berbanding orang lelaki. Rupanya Masya Allah, kerana banyak menyakiti hati suaminya. Bukan kata abang ni pemalas, tak betul, tak solat. Bukan bab tu je. Tapi abang punya mak tu perangai memang macam tu kan. Adik abang tu memang macam tu kan. Suami kata tak pasal-pasal, adik aku buat salah, aku pula yang kena keji. Macam tu lah muslimat. Jadi daripada orang, suami saya baik sangat. Kembang kempis suami kena puji kan. Tapi bila orang tu dah balik, tamu dah balik, bang, kakak abang telefon tadi nak duit lagi kan. Macam tu muslimat. Kecil hati kawan tu. Jadi bukan salah dia. Bukan dia suruh kakak dia minta duit kat kita tu. Tapi kita keji, caci, maki. Itu antara punca paling banyak wanita dihumban dalam neraka Allah. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Kemudian, muslimat dirahmati Allah ditanya, antara orang kaya dan orang miskin, siapa yang paling banyak dalam syurganya Allah?
Jawapan Nabi SAW, orang miskin paling banyak dalam syurganya Allah. Jadi orang miskin bila dengar cerita macam ni, ya Allah, semoga aku nanti disyurgakan oleh Allah. Di syurga tempat istirahat daripada segala penat. Di syurga itu tempat puncak segala nikmat. Walaupun atas dunia ni aku rasa melarat sangat. Kena kecam, kena fitnah kerana kemiskinan aku. Tapi fokus kita menjadi hamba Allah yang terbaik, maka insya-Allah syurgalah tempat kita. Jadi orang kaya jangan berkecil hati, sebab di sana ada ramai orang kaya yang masuk dalam syurga. 10 orang peniaga sahabat-sahabat Nabi masuk dalam syurga, asbab perniagaannya luar biasa. Businessman yang hebat masuk syurga kerana kaya rayanya. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi nak cerita orang kaya tak layak syurga ke? Layak, tapi bagaimana dia menggunakan kekayaannya ketika di dunia. Allahu Akbar. Orang kaya pun bercita-cita syurga, gunakan kekayaan itu sebagai cara membeli syurganya Allah. Atas dunia kita tidak mementingkan diri sendiri, sebab Allah tumpangkan rezeki para ad-du'afa, golongan-golongan lemah ke dalam rezeki kita. Kemudian orang miskin pun bercita-cita syurga. Masya Allah, biar RM1 yang dia masuk dalam tabung masjid, tapi dia sanggup ikat perut ni. Ada orang yang bagi RM1,000 tapi isterinya masih berguling-guling membazir dengan kemewahan, sebab dia tak rasa berat RM1,000. Tapi yang bagi RM1 tadi tu, dia ikat perut ni, ya Allah, cukup ke aku nak beli telur sepapan, aku masuk RM1 dalam tabung masjid ni. Tawakal je, insya-Allah Allah cukupkan. Singgah kedai, telur 1 papan, diskaun 10%. Oh cukup, alhamdulillah kan. Allah yang mengaturkan muslimat. Sebab apa? Sebab kita tinggi tawakal kepada Allah. Allahu Rabbi. Yang kedua, orang yang muflis di kalangan kita di hari kiamat nanti, dia datang dengan pahala hasil amal ibadat semasa di dunia, yakni pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Namun pahalanya terpaksa diberi pada orang, malah akhirnya memikul dosa orang lain. Ini yang kita cerita tadi tu. Meremang, rasa tegak bulu roma muslimat. Kan dia bawa pahala, tapi pahala tu terpaksa diberi pada orang lain, malah akhirnya dia memikul dosa orang lain. Inilah muflis. Yang Nabi kata bukan macam tu. Muflis bukan orang tak ada duit, tapi muflis nanti di akhirat, dahlah dosa dia, dahlah pahala dia tak banyak mana, kena pindah, kena transfer dekat orang lain pula. Maka negatif. Kita hari ni kalau cek kita punya ATM, duit dekat bank kita tinggal susut sikit, macam-macam dah resah gelisah kita. Apatah lagi kalau negatif kan, memang dah tak ada duit dah, bahkan berhutang kita contoh. Kita rasa susah sangat. Di akhirat nanti kita tak boleh minta tolong siapa-siapa. Hari ni kalau kita tak ada duit, sahabat-sahabat, ada je dalam PKP baru ni kan, macam-macam kaedah. Semalam saya di Masjid Mardiyah, dia sebut apa ustazah, kuliah-kuliah online ni, alhamdulillah mereka diziarahi setiap hari, ramai muslimat dirahmati Allah. Macam hari ni yang online dengan kita lebih 900 orang muslimat dirahmati Allah. Masjid ni, jadi Masjid Mardiyah dulu saya tahu mereka ada gobok rezeki. Sini pun ada kan, saya nampak beras-beras tadi, masya-Allah. Dulu ustazah kami nak bagi 5 kilo beras ni, sekampit, lepas tu kami tanda. Kalau orang yang minggu lepas datang tu, kami ni kena buat jahat sikit lah ustazah. Bukan jahat apa, bukan minggu lepas awak dah ambil 1 kampit ke? Balik orang tu, kita tak tanya pun, tantahan nak beranak dia memang makan kuat sebagainya kan. Sebab kita nak berjimat cermat. Tapi hari ni ustazah, hari tu datang 1 lori hantar beras sahaja. Bila tanya dapat mana, daripada kuliah online. Tabung masjid ustazah kita tak sangka. Masjid tutup masa tu, tapi tabung masjid alhamdulillah meningkat. Sebab apa muslimat? Aktiviti masjid kita boleh buat dengan mudah. Bila ada infak daripada orang ramai. Inilah kaedah zaman sekarang ni. Tapi Masjid Saidina Hamzah ni memang terbaik. Okay? Kalau tanya dekat Jajah, sahabat saya pun mesti dia pun mengangguk, mengakui. Kami dah berjalan masjid-masjid muslimat dirahmati Allah. Kehadiran sangat susut. Tapi saya rasa kat sini bertambah-tambah lah pula. Apa rahsia? Jom kita tanya dekat AJK Masjid. Apa rahsia lepas ni dapat nasi biryani kambing ke? Dapat ke tak? Sahabat-sahabat, kadang-kadang ke sebab sebelah ada burger sedap, telan Helio lah pula kan? Masya Allah kan? Sebab ramai, saya terkejut. Tempat lain saya kata dah macam-macam dah mereka buat. Tak tahulah ustazah, ada orang tanya ada link tak? Ada link tak? Rumah sebelah masjid je.
Dulu datang, tapi sekarang tak boleh datang. Berguling-guling pula. Tanya link, berguling-guling, lepas tu tidur. Sahabat-sahabat. Kalau duduk dekat masjid, yang kawan sebelah WhatsApp. Woi, kau tidur tu live ni lah. Kan sahabat-sahabat. Jadi jawapannya kita tak sempat nak cengkelat lah kalau datang ni kan. Faham ke cengkelat tu apa? Okay, muslimat dirahmati Allah. Jadi kita